Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Kisah yang akan dikongsikan pada kali ini merupakan kisah pengadilan jenayah yang tidak masuk akal yang terjadi kepada seorang pemuda remaja yang bernama George Stinney Jr. George Stinney Jr. seorang pemuda Afrika Amerika berusia 14 tahun pada ketika itu, dikatakan menjadi suspek dan dijatuhkan hukuman mati atas kesalahan membunuh dua kanak-kanak perempuan berkulit putih di sebuah kota Akolu di Carolina, Amerika Syarikat. Pada 1994, terdapat satu kes kehilangan dua kanak-kanak perempuan di kota Akolu di Carolina, Amerika Syarikat. Betty Joan Binnicker, 11 tahun dan Mary Emma Thames, 8 tahun. Kedua-duanya dikatakan hilang selepas keluar dari rumah mereka untuk pergi ke sebuah ladang untuk memetik bunga. Selepas berita kehilangan dua kanak-kanak tersebut tersebar, beberapa komuniti di sekitar kawasan kejiranan kota Akolu dikerahkan untuk menjalani misi pencarian bagi mencari dua kanak-kanak perempuan yang hilang tersebut. Dikatakan juga George Stinney dan ayahnya juga mengikuti bersama-sama dalam misi pencarian kedua kanak-kanak perempuan tersebut kerana George Stinney dikatakan mengenali mereka berdua. Misi pencarian mangsa hilang tersebut dikerahkan dan akhirnya kedua kanak-kanak perempuan tersebut dijumpai. Mereka telah menemui kedua kanak-kanak tersebut dalam keadaan tidak bernyawa di sebuah sungai berdekatan sebuah ladang. Kedua kanak-kanak perempuan tersebut ditemukan dengan keadaan yang mengerikan, tertiarap dan terdapat kesan luka pukulan di kepala mereka. Anggota polis dikerahkan untuk ke lokasi kejadian bagi menyiasat kes tersebut. Setelah siasatan terperinci dilakukan oleh pihak polis, menurut dakwaan, George Stinney bersama adik perempuannya bernama Amy dipercayai merupakan antara individu yang terakhir bersama-sama dengan kedua mangsa di sebuah ladang berdekatan kota Akolu. Dikatakan Stinney dan adiknya sedang membawa seekor lembu peliharaannya ke sebuah ladang untuk meragut rumput dan berjumpa dengan kedua mangsa. Setelah pihak polis meneliti dakwaan tersebut, pihak polis terus bergegas ke rumah George Stinney. Stinney yang pada ketika itu berada di rumah bersama-sama abangnya telah ditahan oleh pihak polis tanpa mengemukakan saksi dan bukti yang lebih kukuh. Selepas disoal selidik, abang Stinney telah dibebaskan manakala George Stinney ditahan dan dijadikan suspek utama dalam kes kehilangan dan pembunuhan dua kanak-kanak perempuan tersebut. George Stinney ditahan dan dipenjarakan selama hampir 80 hari dan beliau tidak dibenarkan untuk berjumpa dan bersemuka dengan keluarganya serta para peguamnya. Ketika proses perbicaraan bermula, perbicaraan kes hanya berlangsung selama 2 jam sahaja dan keputusan kes tersebut hanya dikeluarkan dalam tempoh tidak sampai 10 minit. Ketika perbicaraan berlangsung, ada yang mengatakan bahawa George Stinney dilihat dalam keadaan ketakutan sehingga terpaksa mengangguk dan mengiyakan segala tuduhan yang dibicarakan terhadapnya. Meskipun tiada sebarang bukti yang cukup kukuh dan dikemukakan oleh pihak polis bagi mengaitkan beliau dalam kes pembunuhan dua kanak-kanak perempuan tersebut. Setelah kes perbicaraan tersebut selesai, akhirnya George Stinney dijatuhkan hukuman mati dengan menggunakan kerusi elektrik dan beliau dijadualkan menjalani hukuman mati selepas 3 bulan dari hari perbicaraan kes tersebut.
Dalam tempoh menunggu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Josh Tinney, beberapa perdebatan mengenai hukuman yang akan dikenakan kepadanya. Antaranya, ada yang mengaitkan jenis hukuman tersebut tidak sesuai dengan usianya pada ketika itu, dan ada yang mengharapkan perbicaraan dijalankan semula dan perlu mengemukakan bukti-bukti yang kukuh bagi mensabitkan Josh Tinney dalam kes tersebut. Bagaimanapun, segala keraguan mengenai hukuman yang bakal dijatuhkan kepada Josh Tinney diabaikan oleh mahkamah. Ketika beliau menunggu untuk dijatuhkan hukuman, Josh Tinney dipindahkan dari sel tahanan sementara dan dipindahkan di sebuah bilik tahanan yang jauh dari rumahnya dan ditempatkan berseorangan dengan ruang yang sangat kecil dan tanpa diberikan kebenaran kepada keluarga dan kenalannya untuk melawat beliau buat kali yang terakhir. 16 Jun 1944 merupakan tarikh Josh Tinney Jr. dijatuhkan hukuman mati dan beliau dijadikan antara orang paling termuda di dunia pada ketika itu yang menerima hukuman mati atas kesalahan membunuh. Proses hukuman terhadap Josh Tinney berjalan dalam keadaan merumitkan kerana fizikal Josh Tinney yang sangat kecil pada ketika itu. Dengan ketinggian cuma kurang 5 kaki, beliau terpaksa duduk di kerusi elektrik dengan berlapikkan sebuah buku Bible agar ketinggian beliau dapat mencapai helmet yang akan digunakan bagi melakukan hukuman tersebut. Saiz fizikal beliau yang sangat kecil juga menyukarkan petugas untuk mengikat kemas tangan dan kaki beliau di kerusi elektrik tersebut. Selepas itu, akhirnya Josh Tinney Jr. meninggal dunia setelah hukuman mati tersebut dijalankan. Hukuman tersebut berlangsung hampir 4 minit bagi menyalurkan kuasa elektrik bervoltan tinggi ke dalam badan Josh Tinney Jr. Beberapa individu serta wakil mangsa dan tertuduh melihat proses hukuman mati tersebut berjalan. Antaranya ialah salah seorang wakil paderi, Elliot Baston, yang menjadi wakil keluarga untuk Josh Tinney melihat keseluruhan proses hukuman tersebut berlangsung. Beliau berkata ketika beliau sendiri melihat hukuman mati tersebut, beliau masih dapat menghidu bau daging terbakar ketika hukuman tersebut berlangsung dan melihat topeng muka yang dipakai oleh Josh Tinney terjatuh dan menampakkan keadaan wajahnya yang menahan kesakitan dengan mata terbuka serta mulutnya yang berbuih. Keadaan ketika itu sangat menyeramkan dan menyedihkan, kata Elliot Baston. Setelah kes tersebut diketahui oleh orang ramai, kehidupan keluarga Josh Tinney berada dalam keadaan ketakutan dan sering berpindah randah dan membawa diri dari masyarakat apabila mereka sekeluarga sering menerima kecaman dan tomahan oleh masyarakat sekeliling akibat dari kes yang melibatkan anaknya. Pada tahun 2014, setelah 70 tahun selepas kes tersebut berlangsung, seorang peguam muda bernama Matt Burgess bersama majikannya Steve Mackenzie mendapati terdapat beberapa kemusykilan serta kekurangan dalam beberapa bukti dan dakwaan mengenai kes tersebut. Bukti yang pertama, bukti yang melibatkan objek yang digunakan bagi pembunuhan dua kanak-kanak tersebut. Railroad spike ataupun paku landasan kereta api dipercayai merupakan objek utama dalam pembunuhan dua kanak-kanak perempuan tersebut. Kemusykilan berlaku apabila objek yang dipercayai digunakan dalam pembunuhan tersebut mempunyai berat dan saiz yang sangat besar. Tidak mungkin diangkat oleh Josh Tinney seorang diri bagi melakukan pembunuhan tersebut. Bukti yang kedua, semakan laporan saksi mendapati terdapat kemusykilan terhadap kenyataan seorang saksi bernama Francis Basson. Francis Basson yang berusia 15 tahun pada ketika itu merupakan antara salah seorang ahli kumpulan mencari kanak-kanak tersebut. Francis Basson menceritakan mereka menjumpai kanak-kanak tersebut tidak bernyawa dan mangsa ditemukan dengan keadaan anggota badan tidak mempunyai kesan darah yang banyak dan juga tiada kesan darah di kawasan sungai tersebut, walaupun kedua-dua mangsa mengalami kecederaan yang serius di kepala. Francis Basson percaya kedua-dua mangsa mati di tempat lain dan dibuang di kawasan sungai tersebut. Dan kenyataan laporan saksi tersebut menimbulkan keraguan. Bagaimanakah seorang remaja berusia 14 tahun mampu membunuh, mengheret dan mengangkat kedua mangsa ke lokasi berkenaan? Bukti yang ketiga mengenai laporan hakim bernama Ollie D. Johnson mendakwa Josh Tinney mengaku membunuh dan memperkosa Betty June Binnicker yang berusia 11 tahun
pada ketika itu juga mendapat kemusykilan kerana laporan perubatan tidak menemukan tanda mangsa diperkosa. Dan bukti yang keempat, sebenarnya terdapat seorang individu lelaki lain yang merupakan individu terakhir yang berjumpa dengan kedua-dua mangsa. Akan tetapi, individu misteri tersebut tidak ditahan dan dipanggil sebagai saksi bagi melengkapkan laporan kes tersebut. Pada 17 Disember 2014, semakan kes dibuat oleh Hakim South Carolina bernama Camille T. Mullen mengesahkan bahawa perhakiman yang berlangsung pada ketika itu tidak telus dan adil apabila pendakwaan yang dibuat melibatkan kesemua juri dan hakim kesemuanya terdiri daripada warga Amerika berkulit putih, dan mendakwa peguam bela yang dilantik oleh mahkamah seakan-akan tidak menjalankan peranan yang sepenuhnya bagi mempertahankan Josh Tinney. Dan bertarikh 17 Disember 2014 juga, keputusan semakan laporan kes mengenai Josh Tinney dikeluarkan dan membuktikan bahawa Josh Tinney sememangnya tidak bersalah. Kisah mengenai Josh Tinney Jr. telah difilmkan dan diadaptasi dalam filem bertajuk The Currents yang ditayangkan pada 2017 dan dibukukan dalam buku bertajuk The Green Miles oleh penulis terkenal Stephen King. Sekian, terima kasih.